Because saya pakai satu petua yang diberi oleh one billionaire. Saya jumpa dia masa umur 21. Dia kata, Zul, you study hard, the rest will be online. Saya cerita masalah, so what? So jadi bila saya kata, saya tak ada duit nak belajar Muslim Melayu, so what? Mati ke? Itu jawapan dia, mati ke? Tak mati kita kan, so what? Move forward lah. Itu saya developkan perkataan jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Sebab saya lembut sikit, dia ni orang garang sikit. So, jadi dia so what? Mati ke? Tak mati, move forward. Saya buat ayat baru, jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Dan diguna oleh semua kawan-kawan, anak-anak saya dan juga pelajar-pelajar saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke siaran segmen Tanya Alumni. Relevankah bekerja sambil belajar? Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan orang yang tak lain dan yang tak asing lah dengan Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya, yang mana beliau merupakan alumni Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya first 3 batch yang pertama, dan juga beliau kemudian telah menjadi tenaga pengajar untuk program Diploma Eksekutif Universiti Malaya. Beliau adalah yang berusaha Dr. Muhammad Zulkifli Zakaria. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Okey, Doktor. Macam mana, Doktor? Sihat Ramadan ni? Sehat. Ramadan menyihatkan kita lagi. Alhamdulillah. Jadi, Doktor, macam saya dimaklumkan, Doktor adalah first 3 batch yang pertama. Jadi, boleh tak Doktor ceritakan pengalaman masa belajar dulu? Okey. Dulu UMCCD ni, kita panggil AMSET lah, UMCSET lah. Dia tidak sebesar sekarang lah. It was the early stage. But kaki tangan pun tak ramai. Dan masalah kita yang kita ada, hanya 2-3 orang bantu kita selesai. Tapi sangat membantu lah masa tu. Pengalaman saya, first of all, saya cari universiti yang so-called user-friendly ni. Bukan komputer saja, universiti user-friendly. One, number two, tapi ada jenama. Ketiganya, yang saya nak ianya boleh, I can go further. Boleh saya ingat izin, saya campur. Okay. Can go further. Kalau saya nak pergi overseas, what's next? Takkan kita nak habis sini je. So, jadi I dah calculate semua ni. Saya visited almost all the 5 universities. And then 2-3 universiti swasta. At last saya buat keputusan UMCCD Universiti Malaya. So jadi pengalaman saya masa belajar dulu, it's something new to me. I was from a background of science. Bila masuk tu memang at early stage agak tak berteriman. After that kita just follow through. And tapi kena bagi masa dengan elok lah sebab kita bekerja. Dan semangat kena wajar. Itu saya bagi pada student saya pun, saya pakai dulu, jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Faham. Jadi macam doktor kan, pengalaman doktor sebelum, macam mana journey doktor masuk dia daripada habis SPM, lepas tu doktor terus masuk ke Universiti Malaya atau macam mana perjalanan dia? English says that I have a very colourful life. That's what they cite. I was in medical school. One of the best student, JPA scholar. So, kat universiti pun ada jadi tutor kan masa kat medical school. I was quite brilliant that time. I should be proud of that lah. Kena memenuhi pariah. Memang I love to read. I read a lot of books masa medical dulu. Saya 8 jam satu hari lah. 18 jam satu hari saya baca buku. Lamanya. Lama kuat. Kecuali 18 jam tu masuk pergi kuliah, balik saya study lagi lah. And I make sure 18 jam. Tapi dalam hidup ni dia ada turun naik, tuan tak tulis. On the almost final year, saya kena flop out. That push me down almost 3 years. Saya tak nak jumpa orang lah. Sebab when you're gonna be a doctor, a medical doctor, you dah buat surgery, dah buat apa macam-macam dah buat. Jadi at last, you kena kick out. But I tak marah dengan orang lah. It's my mistake lah. I pindah university. Overseas balik Malaysia. So, from there, I start rearrange back my mind. Take me a few years. Then after that, I decided that I maybe Tuhan nak suruh tukar bidang. So, I decided to be in business school. And that's the reason why. I don't know where to start.
medical ni kalau you tak graduate, you tak laku. Betul. Dia tak macam orang ambil diploma buat degree. Dia laku diploma. Bila kita tak habis medical school ni, dia bagi SPM je. Tapi Betul. luckily I was in MCE that time when I was my time. So, I terpaksa guna balik lah all my early stage of MCE. Masuk balik UMCCED, campur pengalaman kerja sikit, 2-3 tahun tu. So, jadi from there saya masuk lah. I enroll myself after I dah pilih semua banyak industri yang saya pergi, saya check. Then that's how I start. So I start from a very good life of JP Scholar. I was in scholarship, sekolah boarding school since age Form 1. All the way through scholarship. Sampailah umur 27 saya balik Malaysia because of law. Then relax, then I masuk balik universiti UMCCD. So itu pengalaman doktor lah. Maksud dia Pengalaman yang pahit dan tak mau diulang balik. betul. So maksud dia kat sini bukanlah doktor seorang yang mari benda yang sama. Mungkin ada kalangan penonton kita juga ada mengalami pengalaman sama. Mungkin ada orang tanya kadang-kadang umur 25 nak sambung belajar boleh tak? Maksud dia kat sini doktor umur 27 balik Malaysia balik, kemudian lebih kurang umur dalam 30-an baru sambung 30 baru sambung diploma balik. Maksud dia umur 30 tu nak memulakan perjalanan yang baru balik. Itu memang mencabar. Alhamdulillah doktor dah berjaya hari ni dah. Saya mula belajar balik tu umur 36. 35. Ya Allah. 36 maksud dia dah kalau ada anak isteri, dah ada anak, dah ada isteri baru sambung belajar balik. Wah. So maksud dia kalau yang tanya umur 25, 26 nak sambung belajar boleh ke tak? Dan doktor dah menjawab. Muda lagi tu. Kita 36 pun sambung. 36 sambung belajar. Jadi kalau anda yang baru umur 25, 26, mungkin habis SPM, tak ada sambung belajar mana-mana kerja, mungkin kerja kilang ataupun kerja biasa-biasa, kemudian nak sambung belajar, mungkin dia tanya umur 25, 26 boleh ke? Maksud dia kat sini, doktor pun umur 36 baru sambung belajar. Dia kena pakai prinsip don't wait life to be soft and good to be happy. Jangan tunggu hidup ni mudah baru kita mau gembira. Gembira je lah. Be happy. Even if you have 1% life nak hidup lagi, be happy. So you just push forward. Because saya pakai satu petua yang diberi oleh one billionaire. Saya jumpa dia masa umur 21. Dia kata, Zul, you study hard. The rest will be online. Saya cerita masalah. So what? So jadi bila saya kata saya tak ada duit nak bayar Universiti Melaya, so what? Mati ke? Itu jawapan dia. Mati ke? Tak mati kita kan. So what? Move forward lah. Itu saya developkan perkataan jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Sebab saya lembut sikit. Dia ada orang garang sikit. So jadi dia so what? Mati ke? Tak mati. Move forward. Saya buat ayat baru, jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Dan digunakan oleh semua kawan-kawan, anak-anak saya dan juga pelajar-pelajar saya. Sampai sekarang pun dia orang sebut lagi. Jalan harus ke depan. Bukan harus ke depan, bukan ke belakang. Jadi doktor macam doktor cakap tadi, doktor umur 36 baru sambung belajar. Jadi memang struggle lah. Boleh doktor share tak doktor punya pengalaman? Maksud dia bekerja sambil belajar ni macam mana? Maksud dia doktor kerja pukul berapa, nak pergi kelas, macam mana doktor bahagi masa? Okay, the first of all, kita kena segment mind kita ni. Satu, segment mind. Pagi adalah pagi, tengah hari adalah tengah hari, petang adalah petang, malam adalah malam. Satu. Kedua, jangan emosi ni dia continuously ada dengan kita. Ini bunyi kucing saya tu biasalah. Saya suka kucing, haiwan, ikan, burung. Itu memang kehidupan kita. So anyway, jadi jangan ketika kita emosi itu kita campur semua, jangan. Kita balik rumah kerja, kita penat. Betul. Ada kadang-kala makanan dah terhidang, kadang-kala makanan tak terhidang. Tapi saya mempunyai nasib yang baik. Rumah saya dia jaga makanan amat baiklah. Walau kemanapun, sudah makan ngantuk, kontrolkan makan, kurang makan supaya kita boleh pergi, boleh baca buku dulu. Saya selalu pergi library. Saya memang study kalau sebulan nak exam tu, saya dah siap nota semua dah. Dan saya study, memang hobi saya library. Library. Saya tak study kat rumah. Saya akan pergi library pukul 8 malam. Saya balik library tutup dah 10.30. Zaman exam, kalau Universiti Melaya, tutup library pukul 12 malam. Pukul 12 malam itu. Kadang-kala
Kadang-kadang saya study hari ni, pagi ni contoh hari Sabtu saya masuk library pagi ni, saya keluar pagi besok. Macam mana? Senang je kalau mesti Melayu ni. Masuk library, dia tutup 10, 11, 12 malam masuk exam. Saya pergi Zabba punya library tu, yang kat luar tu, saya study lagi sampai 2 pagi. Okay. That's why saya dapat all 4 flats. Wow. Saya carry habits of 4 flats sampai saya masters. All 4 flats. So maksud dia cara doktor membahagikan masa, menguruskan masa doktor tu lah yang penting lah kat sini. Tapi itu hari Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad je. Hari Ahad ada kelas, saya tak buat lah hari Sabtu. Kalau hari biasa saya pergi library minimum 3 kali seminggu malam. Minimum 3 kali seminggu. 7 hari seminggu, 3 hari kena pergi library paling saya kurang. pergi library malam. So you spend a quality time in the library. Dengan family you don't have to spend all the time with the family, with your children or with your wife or husband, but the quality time. Maksud saya quality time, waktu yang berkualitinya. Ketika makan bersama, kita makan bersama. Kalau anak perempuan saya suka fotografi, saya pergi keluar ambil fotografi dengan dia. Anak lelaki saya suka main games, video game. Saya main game dengan dia. Walaupun saya main game, saya selalu menang sebab saya suka karakter saya jadi hero. Dia jadi orang jahat, menang saya lah. Tetapi kita always have quality time. My wife suka makan, jalan. Okay, saya keluar jalan dengan dia. So you spend quality time. Ini tidak ramai orang, dia spend the whole Saturday duduk rumah dengan family. Tapi kau bilik kau, aku bilik aku. That is not quality time. So you lose that quality time. So bila quality time tak ada, jadi quantity time. Tak dah. So bila dah time, dia dah satisfied. Pagi anak perempuan, contoh tengah hari anak lelaki, petang ke jalan dengan isteri kita, balik kita rest, kita dah tahu body kita tak boleh tahan. Tidur sekejap, rest selepas maghrib, bangun setengah jam, pergi library. Dan semua dah gembira dah. Itu cara dia. Maksud dia doktor memang mementingkan quality time daripada quantity time. Not quantity time. And then study pula, you kena tengok which part of the time of the day that you study. Pagi memang saya pukul 4 hingga pukul 6 tu, hobi saya baca. Because my body very sharp that time. And then malam after 8:30, kalau tak jalan lagi, 8:30, 9:30 dia dah speed dah. Dia sampailah pukul 10, 11 malam. So, that means you must understand your body intelligence. Ada orang ni nak push study all 4 jam tak boleh. Zaman muda dulu 18 jam pun boleh masa kat medical university. Tapi after that tak boleh lah. Kita dah makin faham. Alright, itu adalah cara doktor lah menguruskan masa, yang mana doktor mementingkan quality time and then doktor menyusun masa ikut keperluan, maksudnya dengan keluarga macam ni yang untuk belajar apa semua. Itulah benda yang boleh diamalkan oleh golongan yang bekerja. Masa kerja jangan sentuh pelajaran kita. Masa kerja buku tak lebih. Bos tak akan marah kita sebab kita adalah dengan bos kita, dengan kerja kita. Doktor pernah bawa buku pergi office tak? Tak. Sebab buku tu tinggal kat rumah. Jangan bawa. Tak campur. Bos marah. Balik rumah jangan kita bawa emo. Kiranya kalau kita dah keluar out tu, kiranya ada masalah office habis lah. Kita letak kat luar rumah. Faham. Kena arrange ourselves. Okay. Macam doktor kan, macam doktor dah belajar dekat Pusat Pendidikan Pertusahan Yusuf Malaya, kemudian doktor jadi pensyarah. Jadi kan doktor kalau golongan yang bekerja ni, kalau satu-satu bidang pengajian ni, tak semestinya pelajar yang masuk dalam bidang tu adalah orang yang daripada background yang dalam bidang pengajian tersebut. Kita contoh dalam satu kelas ada 25 orang kan. Mungkin dalam setiap orang tu ada background pendidikan masing-masing. Ada yang kerja itu, kerja ini, ada yang jadi security saja, ada yang jadi kerja pasar raya saja, ada yang kerja office apa semua kan. Jadi macam mana doktor nak bagi kita nak masuk satu kelas tu, kita nak dapatkan, nak meraihkan semua student ni. Maksud dia nak bagi align dia orang semua. Kita sebagai pensyarah. Betul. Okay. Saya sebagai pensyarah, first of all saya kena kenal student saya. Okay. That's why saya spend almost 15 to 20 minutes. The first round saya masuk kelas, saya suruh introduce nama dia, kerja dia, apa work scope dia. Saya tak minta position sebab ada yang bukan ni, ada security guard, ada student saya security guard, sekarang dah doktor dah. Alhamdulillah. Baik datang Kuala Lumpur security guard. Setahun. After that now dah tengah buat bukan doktor, tengah buat cari topik untuk buat doctorate. So jadi once you dah kenal student, you have to know them and they have to know you. Then you introduce yourself, who are you, where you have been before, a little bit of yourself. Then because bila they introduce, you can know one by one.
bagi saya, dia introduce tu saya dah boleh tahu dah perangai dia. Perangai ni macam ni, macam ni. Dan dia belajar dengan saya 1 jam tu ke 3 jam, I dah boleh agak ini boleh A, ni boleh B, ni boleh C, dah boleh agak dah. Dan memori saya, kalau student duduk kursi mana pun, next week dia datang, saya ingat dia berubah kursi. Baju mana dia pakai, cermin mata dia ubah ke tak, saya ingat. Baju pun duk ingat Saya ingat. Jadi saya sebut, oh you last week baju kuning, cermin mata putih, kenapa ini cermin mata hitam? Dia pun terkejut. Jadi hasil daripada kita ada photographic mind yang kita latih, sudah rasa rapat dengan kita. Betul. And then dia tend to speak apa sebenarnya masalah belajar dia. So masa doktor betul-betul dekat lah sampai baju pun boleh ingat Sebab kita dah lalui sebagai pelajar. So maksud dia sometimes kalau macam kita contoh golongan bekerja ni kan, kadang-kadang kita rasa macam nak dihargai kan, kita nak masuk, kita kadang-kadang pakai baju tu mungkin bagi kita itu baju yang terbaik bagi kita. Lepas tu bila orang tegur tu dia rasa seronok pula nak belajar. Sebab student pun dia macam challenge. Doktor tu pakai baju merah ke biru. Saya baju ketak merah ke biru je. Kadang-kadang saya masuk merah, dia tepuk tangan. Saya kata, kenapa ni? Oh, kita orang betting berlawan lah. Doktor pakai merah ke biru. Berarti dia pun dah notice kita. So kita pun notice dia juga. Jangan dia sahaja notice kita tak notice, dia tak boleh. Because eye contact, body language, there's a language that we communicate. Communication ni is not sometimes through lips, but through gestures, also communication. Faham, maksud dia dekat situ doktor cakap apa, mencipta chemistry lah dengan student. So itu cara dia macam mana kita punya pensyarah untuk rapat dengan student untuk mengatasi masalah. So kalau bagi untuk golongan bekerja ni tak perlu risau lah, aku ni tak boleh nak bawa itu, nak ini, boleh. Itu, ini. Saya ada bantu, saya dapat ditest dengan student tu, yang selalu dapat C. Saya closekan, rapatkan dengan dia orang ni, saya panggil dia orang, he form group study, our SEC. Tolong tu free of charge je. So dia buat study group, saya create satu kelas free untuk dia orang. I do that, outside pun jumpa saya. Sebab, and I make sure that at least half of them got A's. Dan ada yang selalu C, dapat A after that. Sebab apa? Dia bukan dengan subjek saya, dia dapat A, subjek lain pun sama. Kita ajar dia teknik cara belajar sebenarnya. Because saya dah lalui. Kena setengah-setengah tak tahu cara belajar. Maksud doktor mengajar ni bukan based on buku semata-mata tapi based on experience juga, supaya golongan bekerja ni bila masuk kelas dia tak terasa terasing. So ada metodologi yang boleh digunakan dan teknik tu berkesan. Maksud dia kat sini 50% kelas Dr. Zul minimum A lah kiranya. At least 30% there lah. Dan setengah student ni dia bijak tau. But life ni you just flop because of many things. So jadi you kena detect yang mana yang boleh A. Walaupun dia tu dah flop, katakanlah SPM dia teruk, tapi I know this person can get A. Betul. So kita didik dia lah. And dia really get A. Bila dia dapat A, dia akan follow kita. Dia pergi subjek lain pun, dia cari balik kita. Betul. Saya dah buat marketing sekarang ni saya nak belajar. Oh boleh, kita explain. This is an important topic in marketing. Why you say so? I tanya dia nak jadi lecturer ke dia nak jadi CEO? Dia kata CEO then you marketing have to focus on this one. Lecturer you kena focus this one. The knowledge is different to be a CEO and a lecturer. Faham maksud dia kat sini. Walaupun satu kelas yang sama tapi dia punya laluan perhaluan selepas belajar tu berbeza. So doktor menggunakan cara yang bagi briefing kat dia, okey nak buat ini, nak jadi ambil jalan ni, macam ni cara dia. So maksud dia student kat sini dia nampak dah dia punya pathway dia lepas ni. You create a pathway immediately once they become a student. Faham. You have to assist them. Okey. Jadi kan doktor, kalau macam tadi kan doktor cerita doktor punya pengalaman kan drop daripada medical school apa semua tu, macam mana yang bagi motivasi kat doktor nak sambung belajar balik? Ada orang gagal SPM baru je, ada orang dapat SPM dia ambil 10 subjek dapat 6A 4C. Itu pun dah tak sambung belajar dah. Ni macam mana? Okay. I came from a very good limelight to be a scholar apa semua. Tapi saya kena terima kasih kepada ayah saya. Saya halau saya. Jangan balik kampung. Okay. So, saya balik. And then dia kata, if you don't really further your studies, you don't come back. It's okay. I'm okay. It's not his mistake. It's my mistake that I became a flop. Because I was a good student, best student, JB scholar. So, I make a move lah. I make a move from kampung. I balik kampung, I datang sini balik. I set all my plan balik. I condition my mind.
then you have to be tough lah. Saya ni cerita saya orang kampung masuk orang komen ke orang kata telinga kanan, jangan sampai telinga kiri keluar. Yang mana negatif, telinga kanan, hidung kanan keluar terus. The back on the negative aura. One. Number two, saya kawan dengan semua orang positif aura. Negatif aura zero. Ketiga, saya buang semua kawan-kawan saya yang zaman saya gagal. Saya ambil kawan baru. A new life must have new friends. Maksudnya doktor create Second, one or two, that's one word second. Doktor create new circle lah ni. New circle, you must be there. And then negative aura must put aside. Negative aura ni, even news TV, negative aura, kes bunuh, kes, saya tak tengok. That's negative. I tengok mana yang positif saja. Maksud dia kalau berita-berita kes rampak, ragut, kebakaran, doktor tak tengok lah. Tapi kalau only the positive one, mana yang berjaya. That's why saya suka tengok dokumentari. Sampai sekarang saya tengok lagi YouTube. Saya pilih yang positif, saya tengok. Faham. So maksud dia kalau ada berita-berita kes kilang terbakar ke apa, kita skip. Kalau some important news, for example jalan tutup, ada riot, saya tengok. Tengoklah. Itu information yang penting. Tapi saya rasa ada satu berita yang memang doktor walaupun tak berkenaan dengan doktor akan tengok juga. Doktor bonus berita bonus raya. Itu positif tu lah. Betul tak? Betul. So kalau macam walaupun tu tak dapat tapi seronok bila orang umum dapat 500, dapat 2000. So vibe kita pun ada walaupun kita tak dapat. Kita pernah dapat tu. Yalah. Sekarang ada pension tak dapat dah. So jadi maksud dia kat sini, kalau siapa yang tengah nak sambung belajar, yang pertama pastikan circle tu kena betul, buang semua circle negatif, kemudian elakkan perkara-perkara yang negatif, berita-berita negatif apa semua. Kalau tak ada berita positif, boleh tengok berita pengumuman raya tu lah. Pengumuman raya, pengumuman bonus raya, tengoklah berulang-ulang kali. There are a lot of, sekarang TV banyak nak tahu yang positif. YouTube. Positif ni bukan sahaja sekadar tentang belajar. Contoh dia tengok The Beautiful of Switzerland. Set in the mind that after aku habis masters nanti, I'll go to Switzerland. So after diploma, you buat degree, you buat masters. But you set your time. Saya set every 3 months mesti something new for me. Maksudnya every 3 months saya nak capai satu benda. Every 3 months capai satu benda. So jadi motivationnya selalu ada lah. Ibu dah bekerja sampai sekarang. Yang 3 bulan tu doktor buat untuk setahun ke? Maksud dia untuk setahun. Maksud awal tahun tu doktor dah set dah, okey tahun ni March nak buat apa, Jun nak buat apa, nak capai apa. Bukan nak buat nak capai. Alright. Dia baru kita go back road, nak capai ni macam mana nak buat. You have to have that. Even to your family, to your children. Okey doktor. Kalau macam doktor punya pengalaman kan, doktor dulu pun dah ada anak baru sambung belajar Jadi macam apa cabaran doktor lah bekerja, belajar, ada anak lagi? Okay. Dia gini. No matter how much your children supports you, no matter how much is your wife or your husband supports you, they will be the one that will not support you. Okay. Dia support kita belajar ini. Masa kenduri. Kita nak pergi kelas. Allah nak pergi kenduri. Pergi kelas. Tak boleh ke skip kelas. Contoh. Itu banyak tu. Ibadat lah. Okay, masuk telinga kanan, keluar hidung kanan. Masuk telinga kanan, keluar hidung kanan. Itu orang mula simple. Ayu pergilah. One day, you become a student in Universiti Melayu, you will understand what I say. So, I always say that one day, once you become a student like me, you will understand. Or you come to Universiti Melayu. Because Universiti Melayu ada quality. Bukannya tak ada quality, you kena study betul-betul. So anyway, you have to ingat, saya selalu ingat dalam hadis pun cakap antara cabaran-cabaran hidup ni, dugaan hidup paling besar sekali ialah melalui anak, isteri. Itu cabarannya. So jadi you kena relax lah. Jangan, jadi you kena baca hadis kan, takkan tak ingat pun. Betul. Sabarlah. So kita kena bersabar lah. Tapi you kena, once you set the line, ingat hidup mati aku seorang. Hidup mati. Dan hidup mati ni sekali seorang. Move forward. Jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Dan yang memang berbaloi. So far memang berbaloi. From daripada diploma, daripada drop out diploma, dan masters, doctorate. Memang that is the only formula I have. So maksud dia kat sini, cabaran kita adalah keluarga kita lah. Walaupun dia orang-orang yang menyokong kita kan. Tapi macam doktor cakap lah, bab kenduri tu memang sensitif jugalah. Maksud dia memang saya tak balik. Raya pun tak balik. Serius. Raya sini. So what?
Wow. Bukan sekali raya, kita yang berpuluh raya lagi nak lalu kan. So kalau tak lalu raya selama 3 tahun, so what? 3 tahun tak boleh raya. So what? Wah. Yang Betul-betul so what? sobat ni. So what? Raya keempat pergi kan. Daripada kita pergi raya, kepala kita tak berfikir itulah ini nak exam lah after raya. Baik tak usah balik. Betul tak? Dan kita balik selepas kita dah graduate, itu lagi hebat. Mak kita suka, ayah kita suka, family jalan pun senang makan segar lagi. Tak payah fikir dah. So maksudnya tu pengorbanan doktor lah, tak balik raya, tak pergi Okay. kenduri apa semua. Ini nak campur aduk, jangan campur relax. Kalau Exam, study, kenduri. Saya student Muslim Malaya, saya ingat dulu di UMC Sen. Saya kena masuk hospital. Sakit, demam panas. Saya jumpa doktor, bagi saya ubat dulu. Saya nak balik masuk lecture dulu. Habis lecture ni, saya masuk hospital, ward, order. Yes. Masa saya kerja, hospital Pantai Medical Center. Sama lah masa saya lecturer. Adik saya meninggal di hospital. Saya tak miss satu lecture pun. Pagi pukul 4, saya tengok selesaikan jenazah dia. Pukul 8 saya pergi lecture. Habis lecture saya minta student saya balik awal setengah jam je. Sebab saya tengok jenazah dia dibawa balik dengan van. So, settle, habis kelas. Saya masuk lagi kelas kuliah pukul 2. Saya mengajar sampai sepatut pukul 6. Saya minta saya nak balik pukul 5. Sebab saya nak ambil flight. Adik saya nak dikebumikan jam 8 malam. Saya flight balik. And I'm okay. Move forward. Walaupun hati sesedih-sedihnya. Adik kita. Adik Tapi sendiri. it's okay. Dia meninggal di hospital ni. So what? Betul tak? Betul. So what So tak ada alasan lah Tak untuk. ada alasan. Yang lain tu dia antara alasan dan sebab. Nipis saja. Contoh, kalau student, dok, tak boleh sampai ni. Tayar saya bocor. Alasan ke sebab? Bagi saya alasan. Kalau dok, saya tak boleh datang ni, saya ke hospital, accident, teruk saya ni, then sebab lah tu. Ini, saya tak boleh datang, motosikal saya bocor. Ambil grab lah. That's what I do. Kan? Betul. So tak ada alasan dan sebab macam pilih bawang je. That's how that makes you success. So itu doktor punya formula lah. Yeah. So maksud dia kalau macam raya, kenduri, yang kata raya dah kenduri, adik sendiri meninggal pun masih lagi doktor masuk kelas. Saya masuk kelas mengajar lagi. Masa saya student saya demam. Tak masuk hospital. Boleh tanya isteri saya. Saya tak pergi, saya tak masuk. Saya minta doktor tunggu. Saya pergi kuliah. Habis kuliah, doctor, I just finished my lecture. My lecture, so now I want to be admitted. Doktor pun, when you stay interview je lebih. Kawan-kawan pula, dia pun tak pernah jumpa. So maksud dia kat sini kita tak boleh nak bagi alasan lah. So siapa yang bagi alasan, kelas hujan lah, itulah ini, itu semua alasan sajalah. Tak ada duit semua alasan. So saya pun tak ada duit dulu. Betul. Jadi bagi anda yang tengah sambung belajar, tak kisahlah kat mana pun, dekat di Semenaya atau mana-mana universiti, tak kisah belajar full time, belajar part time, kena ingatlah itu semua adalah alasan saja. So nak berjaya atau tak? So what lah kat situ. Mati sekali seorang. Betul. So kita kena tanya diri kita lah selama ni kita bagi alasan ke sebab. Alright, jadi itu adalah apa formula yang Dr. Zul bagi kita hari ni lah. Okey doktor, pendapat doktor lah kan, relevan tak kalau belajar sambil bekerja ni? Oh yes, relevan sangat. Saya bagi simple conclusions. Saya dah ada satu doctorate. Saya nak buat satu lagi doctorate. My wife kata, cukup lah you ni. Sebanyak yang kahwin dengan you masa tu dah 26 tahun dah ada doctorate lah. You nak buat doctorate lagi? Kata nak buat doctorate law pula. Astaghfirullahaladzim. Dia kata. Sebab dia minta dengan saya, cukuplah satu doctorate. Saya sambung dah. Dah buat dah. Dia suruh berhenti. Saya pun bagilah pulang kat dia. Nak tunjuknya, it's very much relevant. Why? The habis doctorate pun, you still have to learn. Saya masih daftar universiti di Texas. Universiti saya ambil course on cryptocurrencies. Okay. Saya ambil course on digital marketing. Because why? The knowledge need keep on changing. You still can go and further your studies. And then, that's why saya kan, it's a certificate course, 3 bulan, online, and then only you know what is cryptocurrencies. Dia ada algebra, dia tak loggerhead apa semua. And you know what to do with the knowledge. That's very important. Maksudnya ambil courses yang advance, yang Malaysia tak faham, saya dah ambil dah.
apa lain So macam you have to. Then besides that, you kena baca banyak jurnal. Every day saya baca 2-3 jurnal. Every day. everyday. Sampai sekarang. So maksudnya dekat sini doktor memang menyokonglah pendidikan berterusan sepanjang hayat. Yes. In fact, bukan menyokong. Yang mengamalkan. Wajib kena belajar. Mewajibkan. You ada duit, you spend. Because why? Pengalaman saya, I spend 20,000, I dapat 100,000. Wah. I spend 100,000, dapat half a million. Why? Because the knowledge that you gain, not everybody will do that. Because ramai ada alasan. Bukan sebab alasan. Betul. So maksud kat sini doktor, kalau kita nak belajar tu tak semestinya nak kena fokus pada diploma full time semata-mata. Kita boleh ambil part time, kita boleh ambil certificate. Ikut kita mampu. And from there you build the ladder. You see, dia tak mampu ni, dia akan sampai satu threshold. Above that one, dia mampu terus. Dia nak boleh lepas ni. The English says you have to break the ice. Once you break the ice, you can move forward. The most biggest problem in life bila kita tak ada qualification is to break the ice of diploma. Once you lepas either executive diploma ke part-time diploma, full-time diploma, once you break the ice, the rest is all very simple. I see. That is the breaking level. It's not SPM, it's not MCE, it's the diploma. Itu pendapat doktor. Jadi berbaloi tak kalau kita nak sambung belajar sambil bekerja ni? Yes, berbaloi sangat-sangat lah. Sangat berbaloi. You'll never regret. Trust me. You'll never regret. Saya cakap pakar, okay? Okay doktor. Okay, sekarang kan doktor cakap tadi doktor buat PhD, doktor stop kan. Doktor ada perancangan tak kalau nak sambung maybe diploma eksekutif yang lain ataupun program-program lain di bawah Universiti Malaya? Yes, kalau kena ada subjek yang contohnya diploma eksekutif lah, cryptocurrency or blockchain. Yes, I'll follow. Because that is the advanced knowledge that I'm searching for. Yes, I'll follow. There are many more people like me who will search for this type of diploma. So maksudnya doktor tengok kepada keperluan ataupun benda-benda baru yang doktor belum. Yes, I see. Macam in future, you know that currency ni, fiat money ni akan soon hancur. Oh yeah. So they will go for cryptocurrencies. So if you have that diploma, mesti ada orang yang macam saya akan masuk kelas tu. Because it's something, plus the blockchain. Jadi kita dah lepas dah study. Mesti need that knowledge. Betul. Macam you tak apa, you muda, mungkin you ada degree, masuk untuk degree in fintech, then you belajar blockchain, you belajar cryptos. Yang my age ni tak ada dah. So what we have to do is to take another additional degree or diploma. So in medical, once you dah jadi consultant, jadi pakar kata saya ni sekarang pakar perubatan. Saya nak sambung pakar kanak-kanak. Dia tak ada dah. Consultant kanak-kanak, diploma in early childhood. Childhood je. Diploma dalam dermatologi. Dia tak ada pergi buat another doctorate baru, tak ada dah. Dia diploma, ada PhD pun, tapi simple one. So jadi kebanyakannya diploma deep kita tengok. Itu semua diploma tu. And they does it in London. I see. Or Universiti Malaya. So maksud dia siapa yang nak sambung belajar boleh tengok dekat UMCSET atau mana-mana universiti program-program yang bersesuaian. Yes. Betul. Even Universiti Malaya buat special course. Betul. Tak semestinya diploma. Betul. Because why? The biggest problem of human being is kita bercakap tak laku. Why? Kita bercakap apa orang dah cakap. So it's just like a newspaper. Aku dah baca newspaper ni semalam. Aku dah baca lagi tadi. But if you tell something that the news to come, once you tell something, that news will happen only next 1 month, 2 weeks, 1 year. People will listen to you. They will brand you this guy. Dia bercakap 6 months lagi akan confirm apa dia cakap. So, how to get that? The knowledge. Besides you read, you can go to any courses, any universities. So maksud dekat sini penting yang kita belajar ni supaya kita punya minda terbuka and then kita boleh buat prediction based on situation yang apa yang akan berlaku. Barulah apa kita cakap tu akan menjadi reality lah sebab based on kita tengok kata tilik pandang lah dekat mana benda tu akan berlaku. Macam sekarang lah kita tengok ekonomi kita kan naik turun. Okey, ada orang cakap okey ni akan jadi macam ni. So bila kita jadi seorang pakar tu barulah kita cakap ni laku. Confirm. Macam saya cakap pada Kajian Pulau Pinang, look at your ports. Look at the airports. Seriously, I say. Because once Genting Kera akan dipotong oleh China sama dengan Thailand, it will happen. Dulu Petronas, Malaysia masa Taksin dulu.
Tak jadi sebab Singapore against it, but Singapore cannot against China. Aha. So kalau dia potong itu, what will happen next? I told Auckland mati, Singapore mati, tinggal Penang je. Penang kalau I say, kalau you tak ambil this opportunity, next 10 years you are gone. Contoh saya cakap 2013 pada student saya lagi. Look at Sarawak. Something big will happen. I dah explain one by one in detail. This will happen, this will happen, this will happen. Now, everything sudah jadi dah. Betul. Sampai dah cakap premiership. So these are the things that, and then I said potentially dia dah mulai cakap pasal currency dia sendiri. I think they're looking for on cryptocurrency. So jadi kalau kita tak membaca, kita tak masuk university. Okay, you tanya saya, membaca boleh tak? Boleh. Until and unless you reach doctorate, you tak tahu nak susun knowledge tu macam mana. Once you reach doctorate, you boleh susun dah knowledge you gini. But still, some knowledge, cryptocurrency, I still have to take a diploma course, certificate course in cryptocurrency. Because why? As ni tak susun, apa aku nak belajar dalam cryptocurrency ni? So jadi bila I masuk Texas University, even certificate for 3 weeks or 3 months, then I know because yang ajar the professors in cryptocurrency. I tak ada professor pun in cryptocurrency, strategic je. So these are the thing. That's why university ni to me is important. Jadi doktor, kita out of topic sikit lah. Kalau macam doktor, punya pandangan doktor lah kan, kalaulah jadilah kerajaan Thailand nak potong seketing kera tu, adakah ekonomi Malaysia ni akan terganggu? Yes. Adakah peluang kita, peluang kerja untuk golongan anak-anak Malaysia ni macam mana? Okay. Ada 3 faktor utama. Satu, kanal tu. Yang sedang berlaku, yang orang tak fokus, Malaysia tak fokus, anak muda tak fokus, ialah pembangunan ekonomi Nusantara. Sabah, Sarawak, Kalimantan. Apa yang berlaku pertama, tenaga buruh Indonesia akan dibawa balik dengan gaji di sini tapi dapat di sana. Kedua, kekuatan ekonomi akan berpusat di Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Kita apa kita ada? Kita tak ada apa. Minyak tak ada banyak dah, gas tak ada dah. So kita ada apa? Kita tak ada apa kecuali kita ada our brain. But if we don't care about what's going to happen Canon, then Penang only one could survive. If Penang doesn't care, habislah. Because the rest dia makin tak ada. Ekonomi concentrated. Because dia ekonomi ni, maaf saya cakap dia macam pokok ada buah, monyet akan pergi. Betul. Burung akan pergi. Bila habis buah tu, pokok lain berbuah, dia akan pindah. Monyet, burung semua pindah ke pokok tu. Okay. You jangan kata dia tak pindah. Dia buat apa kat pokok yang tak ada buah? You have to remember that analogi orang tua ni memang betul. So, what else left to us? Unless we have brain. So, if we don't have brain, we don't have knowledge, we don't have capabilities, we don't tell it to the one that changing, then we're almost gone. I see, macam doktor. Almost gone. So, brain tu penting lah. Saya dah banyak tulis dalam blog saya 2008, 2015 saya tulis pasal MH370 tak jumpa. Banyak macam-macam saya tulis. Russia is coming. 2017 dalam blog saya. Russia is coming. Nobody believe me. But, saya tulis pasal 2013, 2014 saya cerita pada student. Look at the new cert route. What is their function. Tapi hanya student saya je lah yang telan bulat-bulat apa saya cakap nak lulus exam. Orang lain tu, ya. Dekat TV, dia orang selalu call saya. Every week saya cakap, look at the new cert route. Look at the new cert route. What is going to happen? 2013 lagi saya maklum. 2013 lagi saya maklum pada student saya, pada kawan-kawan, the death of emails. The emergence of WhatsApp. Orang tak nampak. Saya dah baca dah, saya dah nampak dah masa tu. So these are very important if you don't have knowledge. But I only have able to read, to put knowledge in structure after I have doctorate. Maksud dia kat sini, macam doktor cakap tadi kan, peralihan kuasa ke Kepulauan Borneo lah kita kata kan. Yes, I see macam Manila pun dah ambil tindakan kan, dia orang dah buka new capital city dekat selatan dah turun dah. So maksud dia kalau macam kita dekat Malaysia ni kita tak ambil port lagi, contoh macam tak ada something yang kita buat, maksud dia efek tu banyak lah kepada kita. A lot lah. Because we don't have much resources in comparative to Sabah Sarawak. So the only one, we can survive if we have good brains. Good brain. And don't tell me a good brains without qualification. Betul. You buat turnaround, ramai orang buat turnaround. Tapi saya doctorate in turnaround. That's why state panggil saya sekarang, new state panggil saya.
Australian University, dia King College London call saya because I am a doctorate in turnaround. Berapa orang dalam Malaysia? Tak ada turnaround. Especially I design that. Semua orang kata Zul, masa tu Zul. Lecturer ramai cakap kawan-kawan, kau pilih topik ni susah ni. Inilah dalam hidup, ramai orang yang nak senang hidup, tapi hidup susah. Kita nak susah hidup tapi hidup senang. Faham. So buatlah something ni, buat doktorate polisi, kebaikan polisi. Is that? So macam ada orang dia macam dia nak qualification tu tapi sekadar apa yang orang lain ada juga. Dia tak ada benda yang baru, the new one. That's why saya kata, ni maaf bercakap lah, ini bukan nak campaign lah, tapi reality lah. UM lah. Saya quality. Bila saya pergi buat masters di Australia, where you from? I said I'm from Mesti Melaya. UM, she said, I know, we know that. You don't have to interview. Oh, student lain kena interview, saya tak payah. We were there. Just sit on, man. Dia ke Mo. She's inside Mo. Because I MOHG. Jadi saya teruk, dia ingatkan Mo. Setengah tu panggil saya Moho. MOHG, D saya tu macam, so Moho. Saya okey lah, Moho. Saya melipah Moho Raja-Raja. Dia gembira sikit. So okay, Moho, sit in. Sit in. You mean I don't have to be good? No, you don't have to. It's Melaya University. Tak panggil Melaya, Melaya University. You know, dia kenal Melaya University, Universiti Pertanian. Dua ni dia kenal. Lecturer saya kata, oh my god, boleh tahan si Melaya ni. Jadi judgement saya masa nak buat diploma tu betul lah. So maksud dia keputusan doktor tu nak masuk Universiti Melaya tu satu benda yang betul lah. Maksud dia doktor dah dapat sedar tak sedar doktor dah ada DNA Universiti Melaya. Pergi mana-mana pun Melaya University. Orang lain kena interview, doktor tak payah interview. Jadi siapa-siapa yang kat luar sana yang masih lagi mencari tempat belajar, jangan risau, masuk ke Universiti Melaya. Lepas ni kalau nak pergi luar negara, insya-Allah tak payah kena interview juga. Based on pengalaman Dr. Zul. Doctorate, dia tengok research you. Kata research saya prove that research string ni tak betul, saya kata. Salah. Effect process, non-economic ability. Saya buat satu model baru, turn around. Saya prove dengan quantitative research, statistik, inilah betul. Then orang tengok, this is how you make knowledge. And then semua universiti, itu Universiti Australia lah guide saya kena buat something, orang tak tahu. Profesor cakap saya, you have to do something that I don't know. Kita banyak bicara, you kena buat apa yang I faham. Then what's the use of doing research? You have to do, lecturer sana dia nak saya buat research yang dia sendiri tak tahu. Cari benda baru lah. Benda baru. Kita nak, I tak biasa buat topik ni, you tak boleh. So student cari topik yang kita dapat, buat apa. There's no new knowledge for the country. Number two, bila you buat doctorate nanti, you kena buat something can be useful throughout the world. You boleh present. Ini kan guna untuk Kuala Lumpur je. Bila pergi kat London, thank you. You're not listening. But once you able to do something throughout the world can utilize it, then you are very, very good. Kena bawa lah nama Universiti Melaya tu. Ikut dia lah, ikut betul-betul. Betul. Kan? Nama UM. Tapi kita quality knowledge kurang. Tak boleh. You have to able to carry that. Faham? Proud to carry that. Proud to carry nama UM. Where you from? King's College London. Where you from? UCL London. University College London, number 3 in the world. So, benda macam ni is very important. I see. So maksud dia kat sini, jati diri kita tu pun penting juga. I see. Semangat kena wajar, jalan harus ke depan. Jalan harus ke depan. Alright. So doktor, akhir katalah doktor pesanan doktor kepada golongan yang bekerja sekarang tu, kita khususkan untuk golongan yang bekerja lah. Mungkin bagi dia orang dulu habis SP, kalau orang lain habis SPM boleh sambung diploma, tapi dia orang mungkin habis SPM tak berkemampuan, result tak apa nak baik apa semua, bekerja dulu. Dia apa pesanan doktor kat mereka? Okay, nak sambung belajar ni, semua bekerja ada EPF kan. Jaga EPF tu, guna untuk bayar diploma, masuk belajar. Saya pun buat same thing dulu, and then tak cukup duit sikit, usahakanlah cari duit sana sini. Saya pun masa ada juga waktu saya dah bayar. Sebelum saya bayar tu saya jual barang kemas pada orang. Saya boleh ambil kat kedai. Saya masih ingat lagi ambil kedai mana dekat dalam di KL ni, pergi jual kat orang, ambil untung 300-400 bayuran. Tapi sampai satu tahap saya tak boleh bayar, tak cukup duit dah. Saya belajar, saya drop EPF. Dan lepas tu kalau kerja kita save lah 10% to 20% every month, just make sure that we finish our study. Jangan hidup
Don't live like a working only, but live like working student. Then you'll survive. Because once you dah habis diploma, you buat master's doctorate, the money will come to you. Oh. You can get grants. You akan dapat grant. You jumpa lecturer, jadi RA, dapat grant. You dapat your master's free, your doctorate free. Saya macam tu, free. Free. You mesti bayar. Oh. My doctorate you mesti bayar. I Grant. see. You must be very smart. You kena usaha, kena smart, must be intelligent. Betul dia senang, jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Tak ada siswa, tak ada bayar. No. So what? Hidup mati sekali seorang je. Then, find a way. Paling pentingnya, berdoa lah. Lepas semua tu, berdoa itu the key lah. Saya tanya mana-mana ulama, Ustaz Arudi masa dia hidup dulu, dia suruh doa. I see. Lepas solat subuh. Faham. Itu Itu yang perasaan Islam lah. Kalau Yes, bukan Islam, pergilah kuil ke, pergilah Ikut di church ke, pergilah jumpa Tuhan. Tuhan masing-masing lah. Tuhan akan tolong. Betul. When God had put an impossible dreams in your heart, He means to fulfill it. Saya ulangi ya. When God had put an impossible dreams in your heart, He means to fulfill it. I see. Itu nasihat daripada doktor lah. Terutamanya untuk mereka yang nak sambung belajar ataupun untuk yang bekerja dan nak sambung belajar. Jadi adik-adik yang mana yang diploma pun boleh guna nasihat yang sama. Jangan risau, right? So nasihat ni boleh digunakan untuk semua orang. Hidup mesti terus ke depan. Jalan mesti ke depan. Jalan harus ke depan. Bukan ke belakang. Itu benda yang kita kena ingat dan pesan daripada doktor. Jadi kita kena sentiasa ingatlah apa-apa yang berlaku pun jalan harus ke depan, bukan ke belakang. Jadi saya rasa sampai sini dulu doktor untuk kita punya sesi perkongsian ni. Terima kasih banyak kepada doktor yang mana sudilah meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman, berkongsi tips apa semua hari ni. Moga-moga ada manfaat lah untuk penonton-penonton kita, insya-Allah. Moga gunalah. Ya, gunalah. Dan jangan lupa insya-Allah kita ada buat pengambilan pendaftaran untuk Diploma Universiti Malaya dan juga Diploma Eksekutif Universiti Malaya. Boleh terus ke website kita untuk info lanjut. Jadi sampai sini dulu untuk sesi hari ini. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi